Berita terkini yang gempak dan mengejutkan sahabat semua apabila kita baru saja menerima perkabaran dikatakan 12 adun UMNO buat U-turn, habislah Jalal dan juga seorang adun ya, kerana dikatakan yang tinggal 2 ini sedia jadi pembangkang, yang 12 ini dikatakan tidak rela untuk menjadi pembangkang seperti mana yang dihasut ya oleh Jalaluddin ini, sahabat semua. Jadi ini antara perkara yang agak mengejutkan kita. Jadi saya ingin berkongsi dengan Anda berita yang baru saja kita terima sebentar tadi. Jadi dalam satu kenyataan media yang saya petik daripada Malaysia Kini menyatakan hampir semua adun UMNO Negeri Sembilan tidak sedia untuk jadi pembangkang. Hanya Jalaluddin alias yang mahu jadi pembangkang. Ya, mungkin kerana beliau tidak mahu menunjukkan kebobrokan, ya, malu besar kalau dia undur ataupun buat U-turn. Sebab dia sudah menjadi ketua kepada langkah Jalal untuk menebuk atap dan mungkin juga bermimpi ya untuk menjadi menteri besar. Jadi dalam kenyataan media ini dikatakan seramai 12 daripada 14 adun UMNO di Negeri Sembilan didakwa menyambut baik keputusan pimpinan parti itu untuk terus kekal bersama kerajaan perpaduan di Negeri Sembilan. Malah menurut sumber dalam satu pertemuan dengan Presiden UMNO Ahmad Zaid pada hari Kamis yang lalu, 12 adun berkenaan jelas menolak untuk menjadi pembangkang di Negeri Sembilan. Menurut sumber yang turut serta dalam pertemuan itu, ya, pendirian 12 adun berkenaan adalah bercanggah dengan kenyataan pengerusi UMNO Negeri Sembilan, Jalaluddin alias. Pada pertemuan itu 12 adun berkenaan menyatakan kesediaan untuk terus bersama dengan kerajaan perpaduan di Negeri Sembilan. Bahkan mereka mahu supaya adun UMNO dilantik semula sebagai eskoh kerajaan negeri untuk tujuan menjadi mekanisme semak dan imbang katanya kepada Malaysia Kini. Pada masa yang sama sumber itu menegaskan menjadi pembangkang bukanlah pilihan yang baik buat mereka. Kerana kedudukan mereka ataupun kedudukan tersebut akan menyukarkan UMNO sendiri untuk memberikan hikmat kepada rakyat. Tambah sumber itu lagi dalam pertemuan tersebut juga Ahmad Zaid Hamidi turut mengingatkan adun UMNO Negeri Sembilan supaya tidak memandai-mandai pergi berunding secara pribadi untuk mendapatkan tempat dalam kerajaan negeri. Dakwah sumber terbabit, pertemuan yang berlangsung di Ibu Negara turut disertai Setiausaha Agung UMNO Ashraf Waji Disuki. Namun Jalaluddin yang juga pengurusi UMNO Negeri Sembilan merangkap adun petang tidak hadir. Dan seorang lagi adun yang tiada dalam pertemuan tersebut ialah Muhammad Hassan yang juga timbalan Presiden UMNO merangkap adun rantau. Jadi sahabat semua, 12 ini dikatakan mahu U-turn semula dan tidak sedia untuk menjadi pembangkang. Dan 2 lagi yang tinggal itu adalah Jalaluddin alias dan seorang lagi adalah Muhammad Hassan. Adakah mereka berdua ini rela jadi pembangkang? Ya, kalau berrela, nyatakan secara terus supaya Ahmad Hassan ini bolehlah secara sukarela juga meletak jawatan di peringkat persekutuan sebagai menteri. Jangan menjadi musuh dalam selimut. Kalau betullah dia masih bersama-sama dengan Jalaluddin alias ini. Jadi seperti yang dinyatakan oleh Jamaluddin semalam, ya, beliau berkata bahwa UMNO Negeri Sembilan mengambil pendekatan tunggu dan lihat terhadap sebarang keputusan yang akan dibuat oleh pimpinan tertinggi parti bersama dengan Pakatan Harapan sebagai rakan kongsi dalam kerajaan mengenai kedudukan Menteri Besar Negeri Sembilan itu. Bercakap kepada pemberita pada sambutan ulang tahun ke-80 UMNO, dia menegaskan bahwa kesemua 14 wakil rakyat negeri yang dipilih parti itu sudah menarik sokongan sebelum ini diberikan kepada Aminuddin. Jadi saya sudah menyatakan pendirian 14 adun 9 bahwa kita sudah hilang keyakinan pada kepimpinan Menteri Besar. Ini bermakna katanya kita tidak lagi mengambil pendekatan mengubah pendirian ini.
Bukan pendiriannya berkaitan kepentingan politik, berkaitan dengan kuasa ataupun tubuh kata. Ini berkaitan urus tadbir kerajaan yang menguruskan institusi adat dan raja di Negeri Sembilan tegasnya. Jadi agak mengejutkan sahabat semua. Ya, Jalaluddin kata 14 ini kekal committed untuk menarik sokongan. Tapi dalam satu pendedahan sumber yang menarik ini mengatakan 12 individu, 12 adun ini telah buat U-turn ya untuk kembali dan menyokong kerajaan perpaduan di Negeri Sembilan. Jadi adakah maksudnya Jalal ini menipu? Adakah Jalal ini membuat kenyataan tanpa persetujuan secara keseluruhan daripada 14 ahli Dewan Undangan Negeri di Negeri Sembilan ini, sahabat semua? Jadi ini satu persoalan yang agak menarik ya untuk kita fikirkan bersama, sahabat semua. Dan karena perkara ini timbul desakan untuk Pakatan Harapan bertanding solo ya pada pilihan raya yang akan datang, khususnya PRU yang ke-16. Dan begitu juga dengan UMNO, mereka juga berkata mungkin secara dasarnya UMNO akan bergerak solo atau berpakat. Ya, jadi Zahid dia agak mungkin sedang berpikir yang mana satu ya pilihan terbaik buat mereka. Bagi saya bergerak solo adalah pilihan terbaik. Ya, sebab kita tidak mau mengharapkan sokongan daripada UMNO. Karena kita mengharapkan sokongan itu juga tidak kunjung tiba, sahabat semua. Ini terbukti dengan mana-mana pilihan raya kecil yang berlaku sebelum ini. Apabila calon itu datang daripada Pakatan Harapan, undi ya daripada UMNO itu tidak diterjemahkan. Maksudnya mereka tidak memberikan undi kepada calon Pakatan Harapan seperti mana yang berlaku di Pulau Pinang. Pulau Pinang, sahabat semua, itu tempat Perdana Menteri kita pun masih kalah. Ya, karena tidak ada sokongan ya daripada akar umbi UMNO Barisan Nasional. Tetapi berbeza dengan sokongan daripada ahli akar umbi penyokong Pakatan Harapan ya apa yang berlaku di Kelantan dalam satu pilihan raya kecil, akhirnya calon daripada UMNO menang atas sokongan daripada Pakatan Harapan. Sudah tentu sokongan daripada UMNO Barisan Nasional dan ditambah pula dengan Pakatan Harapan memungkinkan dia menang. Jadi bagi kita tidak adil ya dalam kerjasama ini apabila Pakatan Harapan secara jujur dan ikhlas memberikan sokongan kepada calon UMNO Barisan Nasional. Tapi apabila calonnya daripada Pakatan Harapan, ia tidak diterjemahkan ya sokongan itu daripada UMNO Barisan Nasional. Jadi adalah lebih baik sebenarnya ya kita bergerak solo. Kami sebagai penyokong Pakatan Harapan, mungkin pilihan yang terbaik adalah bertanding secara solo. Karena tidak memberikan manfaat ataupun keuntungan kepada Pakatan Harapan apabila akar umbi UMNO tidak mengundi calon daripada Pakatan Harapan. Jadi kalau kita beraksi bersama, yang mendapat laba dan manfaatnya adalah UMNO Barisan Nasional, sahabat semua. Itu pandangan saya. Ya, ini pandangan saya. Adakah Anda setuju atau tidak? Mungkin Anda boleh berikan komen Anda ya di dalam ruangan komen. Jadi kalau kita lihat kenyataan daripada Zahid ini, dengan PRU mengejut yang dijangka akan berlaku dalam tahun ini ataupun tahun depan, persoalan yang bermain di pikiran ramai ialah sama ada Pakatan Madani akan kekal utuh atau mungkinkah PH dan BN memilih jalan sendiri lalu bertembung di medan undi. Di pihak BN terdapat desakan dalaman yang semakin meningkat supaya mereka bergerak solo bagi mengembalikan zaman kegemilangan parti itu sebagai kuasa politik dominan di negara ini. Mereka masih mau bermimpi lah ya untuk menjadi kuasa dominan. Kita tahu ya dalam peringkat parlimen mereka cuma ada 28 kursi daripada UMNO. Jadi bagaimana mungkin mereka mau menjadi dominan, sahabat semua? Ya sudah tentu itu angan-angan Mak Jenin. Mereka hanya sombong dan angkuh mengatakan mereka boleh dominan, tapi hakikatnya rakyat sudah pun menolak ya UMNO Barisan Nasional. Mereka cuma mengharapkan sokongan daripada akar umbi dan sokongan daripada Pakatan Harapan. Jadi bagi saya
kalau kerjasama ini ia akan memberikan manfaat kepada UMNO Barisan Nasional, tapi secara realitinya tidak akan memberikan manfaat kepada Pakatan Harapan. Karena apa? Karena ya tidak diterjemahkan undi daripada UMNO Barisan Nasional apabila calon itu adalah calon daripada Pakatan Harapan, sahabat-sahabat semua. Kalau kita lihat kenapa calon Pakatan Harapan yang mewakili DAP menang, sebab kita tahu sokongan masyarakat Cina di Malaysia ini kepada DAP khususnya di Semenanjung ya tidak berbelah bahagi. Mereka memang 100% memberikan sokongan kepada calon DAP Pakatan Harapan. Ya tidak perlu pun undi daripada UMNO Barisan Nasional, ya mereka boleh menang secara total ya dengan adanya undi daripada 3 komponen parti ya yang ada di dalam Pakatan Harapan, Amanah, PKR dan juga DAP sendiri. Jadi ini pandangan saya sahabat semua. Ya ini pandangan saya. Bagaimana pula dengan pandangan beberapa pemerhati politik? Seorang pensyarah sains politik di Universiti Islam Antarabangsa, Profesor Mazia Saza Sukri memberitahu Malaysia Kini, rasa tidak percaya di kedua-dua pihak sangat tinggi pada masa ini. Akar umbi PIHS terutamanya, kata Saza, sangat tidak berpuas hati terhadap UMNO Barisan Nasional. Dalam keadaan begitu, tambahnya PIHS perlu menjual lagi alasan untuk bekerjasama dengan BN. Begitu juga dengan BN. Pemindahan undi sangat lemah karena penyokong BN masih tidak mempercayai PIHS, terutama DAP. Ini yang saya katakan sahabat semua. Ya, undi BN tidak diterjemahkan kepada Pakatan Harapan. Jadi Saza berpendapat sebuah pakatan longgar berkemungkinan besar akan dibentuk karena PIHS maupun BN tidak cukup populer untuk kuat atau bertanding secara bersendirian. Langkah itu juga pada pandangannya diperlukan bagi menyekat PN mengambil kesempatan daripada pertembungan 3 penjuru. Saza berpendapat itulah sebabnya mengapa UMNO melakukan pusingan yuk di Negeri Sembilan dan tidak lagi mendesak untuk kerajaan membentuk kerajaan bersama dengan PAS. Penganalisis politik Universiti Sunway pula berkata, ya, yaitu Wong Chin Huat berkata, episod di Negeri Sembilan baru-baru ini berkemungkinan akan mematahkan semangat penyokong BN dan PIHS untuk mengundi di antara satu sama lain secara bersungguh-sungguh. Benar, saya setuju. Ini yang saya katakan. Kami sangat setuju. Kami sudah tidak percaya dengan UMNO Barisan Nasional. Total, nokta, itulah realitinya. Saya sangat setuju sebab ini juga pandangan saya sahabat semua. Bagaimanapun kata pemerhati politik ini tidak bermakna UMNO dan PIHS perlu menjadi musuh sepenuhnya. Katanya kepada Malaysia Kini. Menurut Wong, Pakatan Pilihan Raya yang terhad antara kedua-dua mungkin menyaksikan mereka bertembung di beberapa buah kerusi. Tetapi tidak cukup banyak sehingga menjejaskan peluang masing-masing untuk menang. Keadaan itu katanya akan menggalakkan penyokong BN dan PIHS untuk keluar mengundi. Tambah Wong lagi dalam senario sedemikian, mereka berkemungkinan besar akan mengelakkan pertembungan karena pecahan undi sebaliknya akan memberikan kelebihan kepada Perikatan Nasional. Selain itu Wong berpendapat PIHS dan BN mereka boleh mewujudkan kod etika untuk memastikan permusuhan semasa kempen terkawal atau lebih baik lagi menghasilkan pertandingan mesra. Keadaan itu katanya akan membuka ruang bagi BN dan PIHS untuk membentuk gabungan pasca pilihan raya. Dia tuh menyatakan bahwa walaupun PN lebih serupa dari segi ideologi dengan BN, ia juga bermakna mereka akan bersaing untuk mendapatkan sokongan daripada pengundi yang sama. Jadi kita tahu sahabat semua, undi masyarakat Cina, masyarakat India, ya 100%, 100% memang memberikan sokongan padu ya kepada Pakatan Harapan, ya tetapi tidak kepada Perikatan Nasional, juga tidak kepada Barisan Nasional, UMNO Barisan Nasional. Jadi sebenarnya mereka ini antara Perikatan Nasional dan Barisan Nasional, mereka memerlukan sekutu ya untuk dua masyarakat ini untuk mereka meraih undi. Jadi ini yang saya katakan, kalau mereka memikirkan siapa yang ada kelebihan dari segi undi masyarakat India dan juga masyarakat Cina dan juga masyarakat
Borneo, ya di Borneo, Sabah dan Sarawak, mereka masih memerlukan sokongan daripada Pakatan Harapan. Tapi sekali lagi, apabila mungkin hubungan itu berlaku atau kerjasama, yang mendapat laba dan manfaatnya seperti yang saya katakan adalah UMNO Barisan Nasional. Tapi tidak kepada Pakatan Harapan. Sahabat semua, ini merugikan Pakatan Harapan. Jadi kita sudah bercakap perkara ini. Ya, kita harapkan pimpinan dalam Pakatan Harapan membuat keputusan yang tepat. Ya, adakah bergerak secara solo, adakah akan bekerjasama dengan UMNO Barisan Nasional yang membuatkan kita hari ini tidak lagi percaya kepada pemimpin-pemimpin mereka. Sebab bila mana mereka mempunyai peluang, bila mana mereka mempunyai cara, kesempatan, mereka pastinya akan melakukan khianat, tikam dari belakang untuk rampas kuasa seperti mana yang berlaku di Negeri Sembilan. Jadi sekali lagi berhati-hati ya dengan pemimpin-pemimpin UMNO. Bukan saja di Negeri Sembilan, di negeri lain juga, ya di Johor, Melaka dan sebagainya. Kena berhati-hati. Jadi buat pilihan yang tepat, kita harapkan pemimpin-pemimpin dalam Pakatan Harapan akan membuat keputusan ya sesukar manapun. Kita harap keputusan itu boleh dilakukan ya dengan keputusan yang terbaik untuk pilihan raya yang akan datang. Jadi ini pandangan saya sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda serama dengan saya? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Terima kasih. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.